أعوذ بك من الشر ولك من عبدك وأبو بذنبك فإنه لا يغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kata Imam Musahal ibn Abdullah mendefinisikan syukur sebagai bermujahadah dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, sama ada ketika bersendirian atau dalam keadaan terang-terangan. Kata Al-Junaid, syukur ialah perasaan hati bahawa tidak berlakunya syirik pada nikmat Allah Azza wa Jalla. Menurut Al-Imam An-Nasafi, syukur ialah pengiktirafan diri bahawa dia lemah untuk melaksanakan hakikat syukur. Syukur hati ialah makrifat. Syukur lisan ialah memuji Allah. Syukur anggota ialah melakukan ketaatan. Pengiktirafan diri lemah dalam melakukan semua ini adalah dalil yang menunjukkan penerimaan Allah terhadap amalan kita. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perbahasan hakikat kehidupan, kita syarah dalam perbahasan hakikat kehidupan, yang mana dalam membahaskan tentang bagaimana kita nak mentaksir kembali kehidupan ini. Kehidupan ini perlu ditafsirkan semula jemaah sekalian, kerana padanya adalah ujian. Tafsir bermakna dengan kita perlu memahami dia, kita perlu menghayati dia, kita perlu mengkaji dia. Bertepatan dalil yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang pertama diturunkan itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah itu secara mafhumnya, secara ijma', secara ringkasnya adalah mengkaji, menghayati, memahami
dengan kekuasaan Allah, dengan nama-nama Allah pada segala kejadian, merujuk pada kehidupan ni. Sebab apa maksudnya? Sebab kehidupan ni Allah jadikanlah untuk ujian, untuk melihat siapa di kalangan kita ini ayyukum ahsanu amala. Dan amalan yang terbaik, yang tertinggi, yang paling kemuncak dalam seluruh ibadah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ibadah utama kita. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan memuji dia, membesarkan dia dengan rasa ta'zim. Itulah dengan lafaz akbar, Allahu Akbar, itu takhsis, penghususan kepada kita manusia. Makhluk yang lain tidak dimandatkan, tidak dipertanggungjawabkan untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Makhluk lain sebagai contoh kejadian langit dan bumi bermula dengan subhanallah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Tasbih. Adapun malaikat tambah satu, tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Surah Baqarah ayat 30. Adapun manusia yang menyebabkan kita ini diangkat darjat tinggi kedudukan kita berbanding kejadian yang lain. Walaupun dalam rupa kejadian kita daripada tanah tu Nabi Adam AS dan daripada air mani yang hina, Allah kata dalam surah Sajadah ayat 8. Namun kedudukan kita diangkat tinggi. Kenapa? Kerana manusia itu ada pengkhususan, yakni warabbaka fakabbir, membesarkan Allah Ta'ala. Hidup kita ni nak mentakzimkan Allah Ta'ala. Dan kita beramal bukan bermaksud kita ada amal semata-mata, tetapi amalan yang kita lakukan adalah dengan rasa takzim. Yang sebagaimana Al-Imam An-Nasafi mengatakan, syukur dengan pengiktirafan rasa lemah hati, lemah diri dalam nak melakukan. Bila rasa lemah, maksudnya secara tidak langsung reflect kepada mengagungkan Allah. Kita tidak beramal dengan rasa kita kuat, tidak. Kita lemah. Sebenarnya amalan ini menyatakan kita lemah. Kalau kita tengok di sini, makna syukur. Dan dalam kehidupan, dalam pentafsiran kehidupan, diringkaskan, dirumuskan dengan satu perkataan yang mana adakah kita bersyukur. Dan kehidupan kita ni, kita ringkaskan atau kufur. Ini satu perkara yang mesti dihayati bukan hanya dengan telinga je, tahu syukur. Tapi kita kena terima satu kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang pertama kita kena terima. Allah SWT sendiri menyatakan dalam Quran. Dan surah Sajadah ayat 9. Dan suratul Mulk ayat 23. Dan boleh rujuk lagi dalil-dalil yang lain dalam merujuk pada kalimah syukur. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah menyatakan sini dalam Quran bahawasanya yang bersyukur tu sikit, yang beramal banyak, tapi merasa lemah ketika beramal tu mungkin sikit. Kait-kait dengan makna syukur tadi, maksudnya apa? Pengedapan diri lemah dalam melakukan semua ini. Bukan kata kita ni, kita kena hebat, kena kan datang sifat. Di kalangan salah faham tentang semangat. Kita kena ada semangat. Tapi dalam bab ibadah ni, semangat yang kita letakkan tu adalah sangkupkan pada Allah Ta'ala. Pengharapan. Semangat kita ni adalah kerana Allah. Kalau tak kerana Allah, kita takkan mampu semangat. Kalau tak kerana Allah yang memberi peluang kita solat. Contoh, hari ni kita boleh kerja dalam satu-satu jabatan, bidang ke, company ke, atau dapat projek. Sebab apa? Diberi peluang, diberi tawaran bekerja. Kalau tak diberi tawaran, boleh bekerja? Tak boleh. Kalau tak diberi tawaran kita untuk dapat ibadah solat, boleh solat? Berapa ramai yang solat dengan merasakan ianya adalah sebab Allah bagi tawaran. Kalau Allah tak bagi tawaran, aku tak boleh solat. Datang dengan rasa syukur tadi, lemahnya. Ya Allah, lemah tu maksud kita tak boleh adakan solat tu sendiri. Tak boleh. Hebat macam mana pun kerja tu, mesti bos buka tawaran. Kalau tak buka, tak ada. Tadi datang dengan rasa syukur, terima kasihlah bagi saya kerja je. Daripada kerja ni macam-macam saya dapat gaji, lepas tu saya boleh beli rumah, beli gini, terima kasihlah. Lalu kita pun berterima kasih kepada pihak majikan. Buat sambutan itu, sambutan ni. Kadang-kadang buat
apa macam-macam lah nak pengiktirafan balik. Dah tu Allah yang bagi solat, dia menjadi penentu kepada tiang agama ni. Kalau tak ada solat, dia jemaah sekalian habis. Nak rasa lemah tu. Sebab tu, kalau kita lihat jemaah sekalian, dalam perkara ini, Allah juga merakamkan kata-kata iblis. Musuh nombor satu kita. Apa dia nak buat? Iblis kata apa? Dalam suratul A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku datangi. Iblis nisbahkan dirinya. Aku ni mas sekalian, memang dia sendiri akan turun. Iblis ni, kita kena kenal juga musuh kita ni siapa? Guru saya cakap apa? Dalam nak kenal tu, kau tak boleh nampak dia. Tapi dia boleh nampak kau. Itu ciri yang pertama musuh kita. Dalam kita nak kenal iblis ni, pertama sekali kalah dah. Kita tak nampak dia. Dan dia nampak kita. Yang kedua, iblis ni buat apa? Dia nak kacau ibadah kita. Nak kacau ibadah, kalau orang tu jenis tak ibadah, kita tak heran. Alah, kau pun tak buat, nak suruh aku jangan buat. Kalau kadang-kadang kan orang tu nak kacau kita, dia tak buat. Tapi yang kacau kita ni adalah orang yang buat. Yang ada track record. Kita hidup ni kan nak beramal. Hari ni semua orang kerja amal ni. Nak beramal. Betul lah. Tapi soalannya, amalan yang kita buat tu iblis buat. Semua amalan yang kita buat ni iblis buat. Satu je amalan iblis tak boleh buat. Nanti kita cerita. Menyebabkan dia jadi iblis. Track record iblis sebelum ni, dia ketua kepada jin dan malaikat. Dan usrah dia lah. Usrah jumpa kawan-kawan dia. Kawan dia malaikat. Anak kita kalau keluar pergi mana-mana ke, pergi dengan siapa? Pergi dengan malaikat. Allah, ya Allah. Sejuk perut. Allah. Nah, kat bank mak debit kau nak. Kau pilih lah mana-mana kau nak. Kawan dengan malaikat anak kita. Setara itu. Memang tak terfikirlah jahat. Tapi jahat. Bukan jahat. Paling jahat. Paling jahat pula tu. Dan kekal kafir. Bayangkan dalam satu keadaan, kawan dengan malaikat, tak terfikir jahat, dia yang paling jahat. Dan dia tahu semua selok-belok ibadat. Dua kalah lah. Pertama tak nampak dah. Dia musuh ni, dia nak kacau apa? Kacau amalan kita lah. Dia bukan kacau badan kita, tangan kita. Setakat kacau tangan ni, tak ada kaki badan kita. Dah amalan kita dia kacau. Macam kita contoh nak kita masak, lalat datang. Nak menjaga tu. Sekejap binatang datang. Nak pula makanan kita tu harimau datang. Macam kita nak masak lagi, harimau datang, beruang datang, Allah semua nak makan. Allah jenuh nak menjaga. Iblis. Dia nak kacau amalan kita. Apa dah amalan? Supaya kita jangan beramal ke? Dia kata apa? Aku takkan buat kau tak beramal. Aku suruh kau beramal. Tapi aku akan buat kau hilang pahala amal. Sebab ramai orang kerja amal tapi tak jaga pahala amal. Yang dikira pahala bukan amalan saja. Hati-hati mas sekalian, jangan amal hantar saya. Sebab tu ramai orang yang beramal tapi akhirnya menjadi dia ayat ini. Ramai yang beribadat akhirnya jadi adat. Tak jadi ibadat. Jadi adat dah. Adat apa? Ikut orang lah cakap. Dah ada orang buat kita, ada mula ada ikut-ikut. Taklid. Apatah lagi dalam akidah bahaya taklid. Ikut-ikut. Ibadat aja bertukar jadi adat. Sebab apa jadi adat? Pahala. Macam kita puasa. Tapi lapar dahaga je. Pahala hilang. Iblis pakar buat tu. Kita solat, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, kita zikir, pahala tak ada. Boleh jadi begitu? Boleh. Kerana apa? Kerana iblis kata,
Aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, kata Allah. Allah rakam kata-kata iblis. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, kedua. Pertama, Allah kata dalam Quran, kalamullah. Dan ni pun dalam Quran, Allah rakamkan iblis kata. Anda nampak kemuncak dekat mana? Bukan amalan yang banyak. Adakah syukur yang banyak? Syukur yang banyak itu juga diterjemahkan dengan amal yang sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak, tak faham tu macam mana? Amal sedikit tapi dia banyak kali buat. Contoh, amal dia sedikit, apa amalan dia? Solat awal waktu. Dalam banyak-banyak amalan yang paling disayangi, dicintai Allah. Kita ni kan beramal nak Allah sayang kita. Tak guna beramal kalau Allah tak sayang, buat apa? Kan? Kita buat kerja, buat itu, buat ini supaya nak diiktiraf. Pihak berkuasa, pihak majikan, pihak autoriti iktiraf. Kalau buat kerja tak iktiraf, buat apa? Iktiraf dengan makna Allah sayang. Apa Nabi kata? Amalan yang paling Allah sayang, Allah cinta, solat pada waktunya. On the dot. Kalau 1.5 lah waktu solat. Tak ada waktu fasa kedua. Tak ada. Dan itu waktu prime time. Dia macam kedui kahwin lah. Raja Sehari datang bila? Pukul berapa Raja Sehari tu pun? Itu prime time. Nak datang awal balik silakan. Tak salah pun. Datang lah. Tapi prime time satu. Awal waktu. Amalan dia tak banyak. Tapi satu sikit. Tapi banyak kali dia dapat. Itu nama banyak. Itu nama amalan banyak. Amalan dia tak banyak bermaksud dengan bilangan. Aku amal tu, aku amal ni, aku amal tu. Oh 10. Tapi kemungkinan pahala dia sikit. Dia amalan dia sikit. Tapi banyak kali dapat. Ingat senang tuan-tuan nak dapat awal waktu. Try tengok. Kalau siapa kata senang, saya rasa masjid penuh. Setiap waktu. Kalau lah kata senang, masjid penuh. Dan awal waktu pula mana? Dekat masjid. Tempat mana azan dilaungkan. Oh, nak kejar yang itu. Dalam keadaan di tengah-tengah kesibukan menguruskan anak al-mal wal banun. Di atas-atas kita. Sehingga kan Allah bagi peringatan. Wala tulhikum amwalukum auladukum an zikrillah. Jangan sampai kamu dilalaikan oleh hartamu, anak-anakmu daripada ingat kepada aku, ingat kepada Allah. Solatlah. Tak payah kilah ke lain pula. Saya ingat ni adalah hati. Hati yang penting hati. Ya, hati niat mesti buat. Kalau dah niat, contoh kita bawa kata niat ni Kang sekejap lagi ni polis ada ni. Polis ada dah niat dah tahu ni. Tahu niat tu masa tahu lah. Polis ada ni. Mesti apa dia bawa? Lesen. Lesen mesti bawa lah. Sebab apa? Sebab dah niat dah tahu lah. Sekali polis tahan. Lesen mana? Saya niat dah, tuan ada. Saya tahu dah. Lesen mana? Maka di situ niat tak terpakai. Dia nak tengok syariat. Jadi jemaah yang mulia kawan-kawan, kita susun balik kefahaman ni. Kita kena ada susunan yang jelas. Dalam banyak-banyak perkara kita kena buat. Antara sifat yang mesti kena jaga dalam kita berbuat. Dalam banyak-banyak benda yang kita amal, sifat yang ada mesti kita kena pastikan ketika beramal adalah sifat hamba yang bersyukur. Tidak dikira orang tu beramal kalau dalam keadaan dia kufur. Tak ada. Sebab tu sifat tu kena hadir dengan kefahaman yang jelas. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan dalam konteks perbahasan ulama tentang syukur yang ini menurut Al-Imam Nasafi tadi, yakni hati yang makrifat, hati yang mengenal. Syukur dengan lisan adalah memuji Allah. Syukur dengan anggota melakukan ketaatan. Dan ketiga-tiga ini serentak dilakukan. Dan kata kunci di sini adalah pengiktirafan diri lemah dalam melakukan semua ini. Lemah dalam melakukan semua ini. Baik. Maka bagaimana modus operandi iblis? Kalau kita kaitkan dengan kenapa dia kata dia begitu yakin bahawa engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Dia kata kat siapa ni? Kat Allah. Dia kata kat Allah.
Kenapa begitu yakin iblis boleh bagi satu kenyataan, engkau tidak akan dapati mereka bersyukur? Baik. Maka di sinilah kita mula buat kajian, kita melihat apakah dosa yang pertama, yang besar, yang akan menyebabkan semua amalan terjejas, teruk. Boleh jadi rosak, boleh jadi hilang pahala, wa na'udzubillah min zalik, boleh jadi hilang iman. Itulah dosa syirik. Dosa syirik. Lepas tu iblis ni dia buat kajian. Dia pun bukannya sembrono gitu. Allah bagi dia akal juga, maksudnya. Antara makhluk yang ada akal, dua, manusia dan jin. Selain itu tak berakal. Akal ni, keistimewaan dia adalah apa dia? Dia boleh berfikir. Dia boleh, Allah bagi dia kelebihan berbuat. Tapi atas menyebabkan akal ni dimuliakan, menjadikan kita kedudukan yang tinggi, apabila pada akal tu ada ilmu. Iblis ada akal tapi tak ada ilmu. Dia ada akal tapi tak ada ilmu. Dia ada nafsu. Sebab tu nafsu menguasai akal dia. Sehingga kan bila nafsu menguasai akal, apa dia nampak? Diri dia. Dia tak nampak Allah. Walaupun dia memang ketika itu di dalam keadaan yang mana Allah jadikan waktu itu, ketika waktu itu dia dan malaikat, dan dia berkata dengan Allah. Tapi bila mari dalam ujian hidup dia, kita ni macam ni. Kita faham, kita tahu yang menjadikan langit, bumi, alam, Allah. Itu kita tak nafilah. Itu datang golongan musyrik. Orang yang menyekutukan Allah, syirik tadi. Tapi bila kita menyekutukan Allah, apabila alam semesta kita nyatakan Allah yang jadikan. Tiba mari alam diri, alam rumah tangga, alam perniagaan, semua alam yang ada kat kita lah. Alam remaja, alam dewasa. Semua alam ni aku jadikan. Kalau tak ada aku, tak jadi. Maka wujud dalam dua keadaan. Walhal yang menjadikan wujud hanya satu, Allah. Allah nak uji dekat situ. Sebab itu iblis dengan nafsunya, dengan akalnya Allah bagi tapi tidak punya ilmu, hanya dengan nafsu, maka dia melihat ana khairu minhu. Aku lebih baik pada dia. Sebab waktu itu dia sedang diuji dengan kehidupan. Iblis dan manusia, minal jinnati wan nas. Itu kehidupan. Kehidupan inilah yang menyebabkan iblis yang Allah bagi dia itu punya amal. Walau amal itu bukan atas diri dia, Allah yang bagi peluang dia beramal. Tiba-tiba dia buat satu keputusan, dia itu dimuliakan kerana ciptaan dia. Aku api. Dia boleh nampak ke situ. Hati-hati. Maka di sini iblis menggunakan metod yang sama, kaedah yang sama. Dia akan masuk dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk membawa manusia syirik. Menurut Al-Junaid, syukur. Kata masuk Al-Junaid, syukur ialah perasaan hati bahawa tidak berlakunya syirik pada nikmat Allah. Malam ni 10 Syaban, malam tadi. Antara dua golongan yang tak diampunkan Allah. Kalau dia keluar pada dua sifat ni, dia akan diampunkan Allah. Kalau dia minta lah pula. Jangan ampun duduk, dia diampun. Tak, minta. Allah suruh. Allah taklifkan kita untuk meminta. Allah bertanggungjawabkan kita. Yang pertama adalah syirik. Syirik ni satu dosa yang mana kata Nabi SAW dalam satu hadis Nabi rawahu Ahmad, ayuhan nas, kata Nabi SAW, wahai manusia, ittaqu hadza syirk, jauhilah syirik ini, fa innahu akhfa, sesungguhnya dia lebih samar, akhfa min dabibil naml, lebih samar daripada rayapan semut. Semut merayap lebih samar dari itu. Tentang kat kapek ni kalau ada semut dia nampak. Dan ulama syarahkan semut itu berwarna hitam di waktu malam. Okay. Dalam keadaan ni, dalam kita beramal ni, ini hati-hati iblis. Iblis ni, saya bila bukanlah kita kaji dengan detail, tidak dengan lemah yang kita kaji. Sebab dua benda yang penting dalam hidup ni, keselamatan. Nombor satu keselamatan. Letak keselamatan nombor satu. Kemudian dah selamat baru kita boleh buat kerja. Kalau tak selamat buat kerja macam mana mas sekalian? Kadang kita nak beramal tapi tak selamat.
Tak memikirkan keselamatan pada amal. Dia dah beramal dia. Itu kadang-kadang dipanggil talbisu iblis. Dia tak fikir keselamatan. Dia tak tahu amalnya aku nak buat apa. Tak apalah. Lantaklah kerja iblis tu. Kita beramal je lah. Okey, bagus. Dia tak mau tahu aku buat apa. Habis lah kita. Kita kena pastikan tempat ni selamat tu. First datang tempat tengok. Ada tak awan berbisa? Ada tak itu tidak? Ada tak ini tempat selamat? Okey, baru kita duduk. Kalau tak selamat tak boleh. Jadi macam mana kita nak rasa selamat sedangkan ada satu dosa yang akan berlaku pada kita yang mana dosa itu lebih halus daripada rayapan semua. Dan syirik ni kita kaitkan tadi berserta dengan syukur tadi. Yakni syukur adalah hati yang tidak mensyirikkan Allah dengan nikmat. Dengan nikmat. Nanti kita bahas pula macam mana syirik dengan nikmat Allah ni. Yang kita nampak sikit-sikit mas sekalian. Pertama Nabi kata ittaqu hadza syirik. Jauhilah syirik itu. Kita kena rasa dulu bahawasanya ancaman yang terbesar dalam amalan kita, hidup kita adalah syirik. Dan syirik ini benda yang mesti kita peringatkan pada diri setiap masa. Dan itulah peringatan yang dirakamkan oleh Allah, oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dalam sebelum dia nak melakukan amal yang lain-lain. Pertama sekali, wahai anakku, la tusyrik billah. Kalau dah start beramal tapi tak faham syirik, payah. Sebab tu syirik perbahasan juga masuk dalam perbahasan akidah, tauhid. Kalau tak faham ni, memang dia akan jadi kelang keribut. Sebab tu jadi amalan lelas sekali dia tidak akan nampak sifat kebesaran Allah. Lelas sekali dia jadi macam iblis. Kita beramal nak muliakan Allah, bukan nak rasa mulia. Kadang-kadang kita bukan tasbih tu nak muliakan Allah, tapi dalam masa yang sama rasa dah berapa nak 100,000 ni. 100,000 ni boleh tahan juga. Tak ramai orang boleh buat macam ni. Sum'ah dah, ujub dah. Tak ramai orang boleh puasa setakat. Tak ramai. Sebab dia nampak amalan tu dia yang create. Walau amalan tu Allah yang bagi peluang. Sebab tu tak kisah amalan apa yang kita beramal, selagi mana kita sedar amalan tu datang dari siapa. Bukan datang dari diri kita. Bukan kita beria nak. Tapi peluang datang. Kita rebut peluang itu. Tu saja. Taib. Maka sifat syirik ini lebih samar daripada rayapan semut, dan ulama meletakkan semut itu dalam takhrisnya adalah semut hitam melata di waktu malam di atas batu hitam. Lagi parah tuan-tuan. Kita kena wujudkan kerisauan ni dulu. Sebab sahabat dia dengar bila Nabi kata begini, kaifa ya Rasul? Nataqihi wa huwa akhwa min dabibil nab. Macam mana ya Rasul? Dia jadi panik. Sahabat dia dengar ancaman ni cukup. Kita minta jauh, setengah orang dengar tentang pasal syirik, pasal ni dia rasa macam dia tak syirik. Sedangkan syirik ni semudah kita melupakan nafas. Dan sesusah kita nak melihat semut di waktu malam. Dia kena rasa semut waktu malam, semut apa? Semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Mana semut? Tak nampak. Tak nampak dengan sekadar. Tapi ada dosa tu. Dan satu-satunya dosa yang tak rasa berdosa, sedangkan kita nak menuju pada Allah dengan rasa dosa. Dan jemaah sekalian, tengok cantik Allah buat. Kita nak sambut Ramadan, hati nak bersih, maka Allah ampunkan dosa. Malam nisfu Syaban, dia sebenarnya jalan menuju Allah ni dengan rasa berdosa, bukan rasa beramal. Sebenarnya makin banyak amal, kalau betul dia banyak amal, dia akan rasa berdosa. Salah amalan apa pun. Antara sifat yang benar-benar jelas Taurik nubuah, yakni daripada Nabi Adam AS dengan Taurik Tawud wa Iblis. Nabi Adam AS diperjalankan Allah dengan sifat rasa bersalah. Rabbana zalamna. Walhan Nabi maksum. Semaksum Nabi boleh rasa bersalah. Kita ni yang mana Nabi SAW mafhum hadis, setiap anak Adam itu adalah khata'un. Setiap anak Adam tidak terlepas pada dosa. Sebenarnya kita menuju pada Allah, amalan satu bab kita bawa, sebenarnya yang kita bawa, yang lebih utama dan pastikan kita bawa,
itu adalah bawa dosa supaya Allah ampunkan. Malam nisfu Syaban, malam kampunan, malam tu Qadar, malam kampunan. Nanti kita Aidul Adha, haji, kemuncak bagi haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu adalah keampunan, ampun belaka. Asal kita pun fikir, apa hak saya minta ampun? Aku kan beramal ni, baru lepas solat istighfar. Bukan pergi buat maksiat ni mas sekalian. Lain buat maksiat. Rupanya antara satu dosa yang takkan buat kita rasa berdosa, syirik. Dosa lain, minum arak, rasa dosa. Jangan. Dia tegak macam tu pun dosa rasa. Cuma tak tahu malu lah, teruk lagi lah. Sekarang zaman orang yang tak kisah dosa, ya Allah. Zina dia jadi dia publish kan. Sekarang minum arak, dia rasa bersalah. Pelacur pun sama. Zina pun sama. Cakap dosa pun. Semua akan rasa bersalah. Satu je dosa ni yang takkan buat kita rasa bersalah. Melainkan dengan ilmu Allah. Kita betul-betul faham dan ambil faham bahawa boleh rasa tu. Kalau tak. Itulah syirik. Syirik ini takkan buat kita rasa bersalah. Malah kita suka menyalah pula. Iblis buat apa kerja dia? Iblis menyalah lah sekalian. Dia tak rasa bersalah. Sebab apa? Sebab dia rasa berkuasa. Tak tadi. Kait patutnya lemah ni. Patutnya lemah rasa dia. Walhal berkuasa. Habislah kalau tak berkuasa yang kita buat kerja ni. Sebenarnya tak dipanggil kuasa. Dipanggil berdaya. Bertenaga. Orang tak panggil manusia berkuasa. Nah. Habis kalau kata Allah berkuasa, manusia berkuasa. Betul lah. Tapi tiada kuasa bukan maksud tak buat apa-apa. Jangan salah faham. Oh saya tak buat apa-apa. Lah, Allah taklifkan kita berbuat kerana kita ada akal, kita kadar afal kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perbuatan kita tu dipanggil daya. Dia panggil dalam bahasa mudah kederat. Hasil daripada takluk kudrah. Kederat yang kita boleh buat itu nanti, yang kederat ni nanti tanpa sedar kita akan syirikkan Allah pada nikmat yang Allah bagi pada diri kita. Bukan nikmat udara ni. Nikmat udara tak ada lagi orang kata saya dah yang usaha dapatkan udara ni. Kalau saya tak tarik udara ni tak masuk dalam badan saya. Orang tak berani cakap gitulah. Tapi akan berlaku pensyirikan dalam musyrik pada nikmat yang mana? Nikmat isteri, nikmat anak, nikmat dunia yang kita ada hari ini. Yang kita bermula tak ada selai pinggang tu. Yang kita bermula baju pun tak reti nak beli. Lepas ada duit baru boleh beli baju, rumah beli, boleh kahwin, boleh tu, boleh macam-macam boleh lah. Daripada tak boleh lah. Yang macam-macam boleh itulah nanti. Samanya dosa tu merayap dalam semua perkara tadi. Sebab Allah kata jangan sampai al-mal wal banun, harta dan anak kamu. La tulhikum amwalukum wa auladukum. Jangan sampai harta kamu, anak-anak kamu daripada mengingati aku. Jadi dalam konteks ingat ini, nak ingat kepada Allah. Di sini sahabat tanya tadi syirik. Bagaimana ya Rasul, kami ini dah susah. Maka ingatlah kembali kepada Allah. Maka Nabi ajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nabi ajar doa. Soalannya sekarang, adakah kita merasakan untuk berdoa berlindung daripada syirik ni satu keutamaan? Kalau rasa utama mesti kita doa. Tapi kadang-kadang masih terleka, tak apa. Sedangkan syirik itu, macam mana nak hindarkan syirik? Meminta pada Allah. Adakah kita tak permintaan untuk tidak syirik itu nombor satu? Sebab tak guna semua nikmat yang ada, amalan yang ada, jikalau padanya ada syirik. Dan itu untuk rasa selamat ke tidak, maka datang rasa risau. Lalu kita berdoa, ya Allah. Tengok doa maksud dia apa tengok. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Kita tahu kita akan syirikkan Allah punya. Dan kita berlindung daripada syirik yang tidak kami ketahui. Jadi itu nombor satu. Sebab itu kalau kita lihat
Bila menuju kepada Allah dengan rasa bersalah, salah yang nombor satu itu adalah kita meletakkan juga kewujudan, keberadaan, apa segala yang nikmat yang ada ni di mas sekalian. Dengan tak rasa bersalah bahawasanya ianya adalah anugerah Allah. Dia ni dalam bahasa mudah lah kita bahaskan. Di mas sekalian, katalah hari ni, nanti saya ringkaskan dalam perbahasan kehidupan. Kita ni tak ada apa. Sekali ada seorang ni berduit lah, kawan kita lah. Kalau mak ni dah biasalah, mak bahasa mak ayah ni kita boleh lah, mak ayah kita ambil lah seorang yang tak ada apa hubungan dengan kita, tapi dia baik dengan kita, kawan. Tak macam mana dia ni menjadi hidup dia. Kita tanya, kau rumah duduk mana sekarang? Aku rumah boleh dalam macam ni. Dia kata apa? Gini lah, aku belikan rumah untuk kau nak. Buat apa? Alah, tak apa aku beli. Kau pilih rumah kat mana? So kali dia belikan tu 2.3 juta punya rumah. Mulut kita akan cakap apa? Jangan sebut salah aku. Janganlah sebut salah. Tak apalah, aku belikan. Kau kereta naik apa kereta? Itulah, adalah kereta. Begini lah, aku beli kau Range Rover SVR. Nak 1.2 million. Apa ni? Kau nak langsung aku ke? SVR yang bertangga. Alah, tak apa contoh. SVR. Dalam akaun ada duit tak? Cakap tu ada tak? Ada lah sikit-sikit. Kata gini lah, aku transfer kau 2 juta. Okey, cukup. Rasa kalau jumpa orang tu, meniarap silap bulan. Bukan salam dah, meniarap terus. Jumpa, macam gini jumpa dia. Rumah 2.3 juta. Kereta 1.2 million. Dalam bank 2 juta lagi. On top of that, kata orang Jawa kata, itu untuk barang. Allowance perjalanan, aku bayar. Allowance makan, aku bayar. Tapi aku buat apa? Sebuah salah aku macam ni. Okay. Kita reverse balik. Adik boleh mantik ni. Kalau dalam kaedah teknikal, reverse engineering konsep. Reverse balik. Adakah kita rasa bersalah cara macam tu dapat nikmat Allah? Sebab kita rasa kita yang cari. Kita tak rasa Allah bagi. Rumah kita tu kita tak rasa Allah bagi. Kita nampak aku yang cari. Betul kita tegak kadang-kadang tu. Sambil orang kadang duduk pada rumah. Inilah hasil usahaku selama ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Saya Alhamdulillah lah Ustaz. Memanglah kau Alhamdulillah. Mulut kata Alhamdulillah. Hati kau nampak Allah tak? Hati kau nampak tak bermula benda tu tak ada? Ni kata tauhid ni, hati makrifat tadi kan ni. Imam Nasafi kata apa? Syukur hati. Hati dululah. Macam mana makrifat itu? Kita mengaji sifat 20. Sifat 20, sifat nafsiah yang pertama, al-wujud. Al-wujud bil makna al-mawjud. Mawjud. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa yang ada hanya Allah. Salah itikad kita, kalau tengok alam, kita itikad alam yang ada. Ada dengan apa? Tak boleh. Dia tengok alam, kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mengatakan bahawa alam ni kita tengok sehari langit ni, dah siang tengok. Kita pun kadang tak sedar kan, tiba-tiba siang. Satu kejadian yang kadang kita akan lupa. Siang dan malam ni satu kejadian besar. Bukan senang nak menggerakkan sistem suria ni. Boleh jadi aman. Smooth. Kita akan nampak isyarat, kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata apa? Isyarat wujud Allah. Ini selalu saya bawa contoh ini supaya insya-Allah mudah kita faham. Bila tengok rumah terpasang lampu, terpasang kipas, kita datang waktu malam, kita nak ziarah kawan, ziarah saudara, waktu malam, tengok lampu terpasang, kipas terpasang, kita bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, 3 kali salam. Ingat, rumah adik-beradik ke, rumah siapa ke, tetap 3 kali salam. Agak-agak tak ada 3 kali, kita balik. Jangan tentang lah ini, kita redah masuk. Jangan. Adab. Tengok-tengok 3 kali salam, tak nyawa. Kita pun nampak, lampu terpasang. Kipas terpasang. Ini ada orang ni. Kita tak nampak, lampu terpasang. Kipas terpasang. Ini ada kipas ni. Ada kerja kat itu. Oh, ni ada lampu lah rumah dia. Ada.
Tak ada. Lampu terpasang, kipas terpasang, isyarat ada orang walaupun tak nampak. Dah tu, matahari, langit, bumi ada ni, isyarat ada bumi ke? Ada Allah. Ada Allah, bukan ada bumi, bukan ada langit, bukan ada matahari. Habis tu, diadakan. Mana lampu, takkan tiba-tiba pasang sendiri. Tuan rumah lah pasang. Kita tak nampak dah, ni nama makrifat. Tak nampak lampu dah, nampak tuan rumah. Kereta ada ni. Mesti orang ada. Kita tak kata kereta ada, kita kata orang ada. Kita tengok lampu, orang ada. Jadi kalau tengok alam, takkan alam ada? Tengok. Kalau alam yang besar pun kita kata Allah ada. Alam semesta kita kata Allah ada. Alam diri kita, tengok rumah, ada kereta, ada isteri, ada anak, ada siapa? Ada Allah. Kan ada kita? Nampak gaya ramai ada kita je. Bukti ada Allah, ke mana tempat dia akan bagi syariat? Sujud. Sebab tu kita kena kempen iman balik. Cara tengok tu, sebab tu bermula kita dengan melihat. Iblis dia akan syirikkan nikmat tu. Rumah ni, kalau kau tak usaha tak dapat. Kereta ni, kalau kau tak kerja tak dapat. Habis tu kita pun salah faham. Habis tu saya usaha ni, saya siapa? Amboi, saya siapa? Kita pun jawab, kau tu hamba, kau lah usaha macam mana pun, gaji kau macam tu. Adakah kita usaha banyak, gaji kita banyak? Cuba tengok. Yang gaji telah ditetapkan, walaupun ada increase penaikan, ada penambahan. Penambahan tu kan kita tentukan. Tuan, saya kerja dah lama. Saya nak tambah kenaikan setiap bulan. Oh, setiap bulan terus. Kurang-kurang 100 setiap bulan. Tak ada, ikut bos nak bagi berapa. Dia bagi gaji bukan tengok kita, tengok dia. Peruntukan kami, sekian-sekian gaji, grade ni gaji. Kita pulun lah macam mana pun. Setara af'al manusia pun kita faham. Kita bekerja bukan menentukan hasil kita dapat gaji berapa. Sebab tu orang kata dekat tempat kerja, janganlah kita rajin sangat menambah kerja. Menambah kerja bukan jangan rajin sangat, bukan menambah gaji, tapi menambah kerja tu. Dia punya mentaliti. Tak payah rajin sangat kalau dapat kerja, bukan nambah gaji pun. Mana kamu usaha tadi, ada kesan pada gaji? Tak. Tapi kamu kerja sebagai apa? Sebab aku bekerja lah. Oh, dah tu. Kita usaha sekarang ni, kita sebagai siapa? Hamba Allah saja. Sebab tu kita al-sunnah wal jamaah, kita tidak akan kaitkan dengan hasil, bahawasanya hasil itu atas diri kita. Hasil tetap kewenangan Allah SWT. Allah menentukan hasil kita. Sebab tu Allah yang menentukan hasil, bukan kita yang tentukan hasil. Kita usaha sebab kita manusia, kita ada akal. Tapi hasil itu menyatakan Allah SWT. Maka di sinilah jemaah sekalian, wujud perbahasan nak mengesahkan Allah Ta'ala pada kehidupan. Dia panggil mentauhidkan kehidupan. Maka kalau kita bahas macam ni, mas sekalian, patutlah iblis begitu yakin, confident dia, mengatakan kebanyakan dia tak bersyukur. Sebab nak kaitkan syukur tu adalah jangan syirikkan Allah. Kata Imam Al-Junaid mengatakan syukur adalah perasaan hati yang tidak menyekutukan Allah dengan nikmat. Lalu kita pun tengok, ada tak syariat yang mengatakan begitu? Ada. Ketika mana? Haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita datang haji bukan pakai dengan kita bayar, tapi dengan panggilan Allah satu. Kemudian kita pun kata, sesungguhnya puji-pujianmu, nikmatnya ada sekarang ni, semua sebab kau, bukan sebab aku kerja. Lalu kita pun buat kesimpulan, kalaulah tidak kerana engkau ya Allah, aku takkan dapat pakai semua ni. Dengan orang kita boleh cakap, kalau kau tak tolong aku lah, dapatkan aku, tak tahulah kat mana aku sekarang. Syariat kita manusia, kita boleh cakap. Tapi hakikat kepada Allah, kenapa tak ada perbualan monolog begitu? Dia tengok nikmat, kalau Allah tak bagilah aku ada isteri, tak ada isteri. Nikmat ada tu saja, Allah adakan tu saja, tak terbayar. Belum lagi isteri tu baik tak baik. Masalah ni satu hal lagi, kesimpulan mas sekalian. 736 sikit. Kesimpulan begini. Dalam surah Al-Qasas 77,
Berkaitan dengan nikmat juga. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah kata, berbuat baiklah kepada hamba-hambaku sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Bukan buat baik dengan isteri. Saya terus pergi pada perbincangan. Kita buat baik dengan isteri. Isteri buat baik dengan suami. Anak buat baik dengan mak. Sebab nak dilihat baik atau sebab nak buat baik sebab Allah baik. Kalau ikut dari surah Al-Qasas 107. In any condition, siapa pun depan kita, perangai dia macam mana, subjek tak relate pun dengan perangai dia baik buruk, maka kita berbuat baik kerana Allah baik. Baik macam mana Ustaz? Baik dengan maksud adakan tu dah kira baik dah. Belum cerita perangai lagi. Ada isteri tu, isteri pun cakap, bang, abang ni sabar dengan saya ni, macam-macam saya mengajuk abang duk layan. Saya jalan kaki sampai ke kubur, abang ikut dia. Tu mengajuk dia naik kereta tu kan, perempuan jalan kaki tu kan. Tak sampai ke mana-mana dia jalan kaki tu, contoh. Tapi jangan dibiarkan, naik lemak abang gitu. Kenapa abang sabar dengan saya? Dah, bukan aku yang sabar, Allah sabarkan aku. Satu, keduanya, Allah yang baik dengan aku. Sebab adakan kau. Ni biar orang tua aku kau. Jangan ikut pula. Adanya kau ni dah baik dah. Kita nak syukur dengan nikmat ada pun gagal. Itu yang tak mengada-ngada tu. Mengada-ngada. Nah, kalau boleh nak suami yang macam ini, kalau boleh nak macam ini, kalau boleh nak ada. Ada bukan sifat kita. Itu dah tanya terima seadanya. Dia jadi macam-macam perangai manusia. Banyak ragam. Sebab apa? Ada pun saja dia tak syukur dah. Yang paling besar ada juga diri dia. Allah adakan dia tu dah bagus dah. Macam-macam masalah mengadu. Tu tak kena, ni tak kena, macam-macam. Dan sekalian mereka kata, sebenarnya yang masalahnya kau. Tak apalah, Allah matikan kau lah. Banyak masalah katanya. Semua tu tak kena, ni tak kena. Masalah ni silap bulan kau yang ada masalah ni. Tak apalah, aku matikan kau. Sadaqallahu lazim. Hilang masalah. Sebab tu, orang yang tak kenal Allah ni, tengok. Ending dia tak selesaikan masalah. Pergi ke mana ni, mas sekalian? Bunuh diri. Sebab apa dia bunuh diri? Akhirnya dia nak hilangkan nikmat ada yang paling besar. Mas sekalian, wallahi, sebenarnya kita faham ada saja nikmat besar. Tengok isteri, ya Allah syukur ada isteri pun bagus dah. Abang tak minta apa-apa atas kau dah. In fact kita pula kena bagi kat dia. Sebab apa? Nak mensyukuri. Suami isteri pula tak demand apa-apa dah. Sebab apa? Ada suami kira bagus dah. Dan Allah buat kat muka bumi ni, tak semua orang ada suami. Dan tak semua orang ada isteri. Kadang-kadang isteri yang sombong ni, sekali petik 10 yang datang, tahu. Dia tak tahu kali ni, dulu boleh sekali petik 10 yang datang. Dia tak tahu kali ni sekali petik 10-nya pergi. Dia ingat dia macam dulu lagi. Contoh. Dimas sekalian, jadi marilah kita ambil iktibar sementara dengan 10 Syakban ni, yang mana kita telah pun melepasi malam ni tadi. Kemudian nak mempersiapkan ke Ramadan ni, menahan diri. Ramadan ni menahan diri. Diri yang mana nak ditahan? Diri lapar dahaga. Tu diri lapar dahaga satu di syariat. Tapi yang sebenarnya diri yang dikuasai nafsu. Jadi ini persiapan ni. Persiapan untuk kita membawa kembali nikmat yang besar tu adalah sifat ada Allah tu. Maka marilah kita mensyukuri dengan Allah adakan tu, kita dah syukur dah. Alhamdulillah. Iblis ni dia cukup pakar dalam nak menutup sifat ini. Dia nak menutup bahawa kita yang mengadakan. Lalu kita komplain lah. Kalau Allah adakan, tak komplain kita. Kita takkan komplain kalau Allah adakan. Tak pernah lagi kita komplain pokok. Pokok ni mas kan, tengok kejadian pokok kita. Mana semetri? Semetri ni tak sengit-sengit sana. Dia punya permukaan pun rough kan. Ada orang komplain. Ada tak orang komplain? Asal pokok ni sengit-sengit kan? Saya rasa kena komplain lah. Kat bandaraya ke apa ke. Patutnya straight, ketak, bulat. Malah kadang-kadang tu diorang appreciate pula seni, art. Benda-benda kan. Orang pengumpul kayu, pengumpul ni kan. Kita boleh accept dengan keadaan yang ketidaktentuan itu kan. Macam kat sungai. Batu ada besar, ada kecil, ada kasar, ada pecah. Ini kita boleh tengok. Cantik batu ni. Boleh cantik. Kenapa? Allah jadikan. Tiba-tiba dalam hidup kita, komplain pula. Dia rasa macam bukan Allah jadikan.
Sama lah Allah jadikan. Allah nak uji kita ni. Tu je. Allah jadikan, tinggal lagi usaha yang kita lakukan untuk taat kepada Allah. Tu usaha kita. Supaya hati kita menerima takdir itu. Tu susah nak buat jemaah sekalian. Wallahi sangat susah. Sebab apa? Allah sendiri pun kata qalil, sedikit, dan iblis pun kata banyaknya akan kufur. Jadi marilah sama kita sentiasa mengingatkan diri saya dan semua jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni hamba yang benar-benar bersyukur. Dan ni dalam bab puasa kan. Puasa ni amalan besar. Tapi ada amalan yang setara dengan puasa yang besar. Makan. Berapa ramai orang makan syukur. Makan dengan mensyukuri nikmat. Sama pahala dengan orang puasa. Puasa tu besar pahala dia. Tapi dia makan dengan syukur, ya Allah. Allah adakan dalam diam hati kita. Nikmat. Sebab puasa dia kita tahan diri. Lepas tu kita makan. Kat situ dia kata ada. Sekarang boleh makan, ada. Ya Allah. Syukur tu besar pahala dia. Memang besar mas sekalian. Wallahu alam. Mohon maaf saya ada kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah, insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Al-insanu fi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.